亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌：大山可以挪开，小山可以迁移，但上帝说我的慈爱和信实永不迁移。Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi kata Tuhan, kasih setiaku tidak akan beranjak. Kita nyanyi puji-pujian ini.我们来读何西阿书第3章 Kita baca kitab Hosea pasal yang ketiga. 我先用中文然后用英文来念. Saya baca terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 何西阿书第3章第1节，耶和华对我说：“你再去爱一个淫妇，就是他情人所爱的，好像以色列人。虽然偏向别神，喜爱葡萄饼，耶和华还是爱他们。我便用银子15舍克勒，大麦1赫梅尔半，买他归我。我对他说：你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻。我向你也必这样。以色列人也必多日独居，无君王，无首领，无祭司，无柱像，无以弗得，无加重的神像。后来以色列人必归回，寻求他们的上帝耶和华和他们的王大卫，在末后的日子必以敬畏的心归向耶和华，领受他的恩惠。Hosea pasal yang ketiga. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain,
dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam bagiku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sebab itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Mari kita masuk ke dalam doa。我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求你帮助我们明白何西阿书第3章的重要性以及对我们的关系。Bapa kami yang di surga, tolong kepada kami untuk mengerti makna kitab Hosea pasal yang ketiga dan kaitannya dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin。我们一节一节的来看，3章第1节。3章第1节是上帝吩咐先知何西亚再去爱一个淫妇，就是他的情人所爱的这个淫妇。好像以色列人虽然他们偏离真道，离开神，喜爱葡萄饼，但是耶和华上帝仍然爱他们。上帝叫何西亚做这件事情，是代表上帝来显出上帝是如何的爱惜他犯罪的子民以色列。就好像何西亚爱歌灭，虽然歌灭是他情人所爱的，歌灭离家出走跟别的男人，但是何西亚仍然爱他，就好像上帝仍然爱犯罪悖逆的以色列人。那么这第1节给我们看见3件事。第一，就是上帝的爱是无条件的，人的爱是有条件的。也许因为你有钱、聪明、有地位、美丽、英俊，但是上帝爱我们并不是因为我们可爱，我们一点也不可爱。犯罪的人呢，有很多自私、骄傲等等。所以上帝爱我们不是因为我们有什么可爱，上帝就是，所以他的爱是很奇妙的，无条件的爱。第二呢，这一节圣经给我们看见说，我们应该警醒，我们不要单单有外表上的过一个宗教信仰的生活，看起来好像是爱神敬拜神，可是呢，我们内心里面仍然除了神以外，我们另有所爱的。在我们心中有一些人事物代替了神在我们心中的地位，好像歌灭，圣经说歌灭喜爱葡萄饼，什么意思呢？这个在迦南人崇拜巴力的偶像，在他们崇拜的礼仪里面有他们献祭，其中有献葡萄饼拿来献给他们的巴力的偶像。所以呢，以色列人除了拜耶和华上帝之外，还拜巴力。拜巴力的时候呢，他们就供奉这个这个葡萄饼，就表示他们一方面是敬拜耶和华上帝，
另外一方面，他们敬拜巴力。那么第一节也给我们看见说，上帝的爱是永远不改变的。上帝吩咐何西阿再去爱那个背叛他的妻子，就表明什么呢？表明神对背叛他的以色列人的爱也是这样的，不改变。Saudara sekalian, pasal ketiga ayat 1, Tuhan menyuruh Nabi Hosea pergi lagi untuk mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan yang mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekalipun mereka menyukai kue kismis. Nah, Tuhan menginginkan Hosea melakukan perkara ini, yaitu untuk mewakili Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada Israel yang berdurhaka sedemikian ajaibnya. Seperti Hosea mencintai Gomer, ya, mencintai Gomer, Tuhan mencintai umatnya Israel. Ayat pertama ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ayat pertama memberitahukan kepada kita bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Kasih manusia banyak syarat. Kenapa si A mencintai si B? Karena banyak uang, karena pinter, karena ganteng, karena punya pendidikan dan sebagainya. Nah, tapi kasih Allah bukan demikian. Kita ada apa, saudara? Ada apa? Kita punya kekayaan? Ada berapa sih? Kita punya kepintaran, kita punya kebaikan, kita adalah manusia yang berdosa. Gak ada yang bisa membuat, kalau kita mau ngomong secara syarat ya, kita tidak ada syarat untuk dicintai oleh Tuhan. Tapi Tuhan mencintai kita. Ajaib, tanpa syarat. Yang kedua, ayat ini beritahu kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Kita bukan saja berbakti, ya, beribadah kepada Tuhan, ya, tetapi juga kita harus hati-hati supaya ibadah kita bukan saja ada ibadah secara lahiriah, tetapi juga ada ibadah yang sungguh-sungguh batiniah. Kita beribadah kepada Tuhan, di hati kita hanya boleh ada Tuhan. Jangan ada perkara-perkara lain, perkara maupun hobi, maupun materi, atau mungkin seseorang yang kita mengasihi melebihi cinta kita kepada Tuhan. Seperti Gomer. Gomer orang Israel, dia percaya kepada Tuhan dan dia juga menyembah Tuhan, tapi Alkitab berkata Gomer menyukai kue kismis. Apa artinya? Nah, saudara, kue kismis itu adalah sesajen, ya, bagi orang-orang Kanaan, orang-orang kafir yang menyembah patung Baal. Jadi di dalam upacara ibadah itu mereka kasih sesajen kue kismis, penyembahan berhala. Nah, orang Israel pada waktu itu selain menyembah Allah nenek moyang mereka, Allah Yahweh, mereka juga dikatakan menyukai kue kismis. Gomer dikatakan, ya. Jadi Gomer orang Israel, dia menyembah Allah Israel, tapi dia juga menyembah Baal, menyembah dewa orang Kanaan. Maka dia memberikan sesajian kismis, kue kismis, udah disembayangin kan juga dimakan. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, ya, waspada, akan jaga hati kita. Yang ketiga, ayat pertama juga memperlihatkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak berubah. Allah menyuruh Hosea mencintai kembali istrinya yang mengkhianati. Nah, ini melambangkan apa? Melambangkan Allah, ya, mengasihi orang Israel yang mengkhianat kepada dia. Walaupun dikhianati, disakiti, tapi Allah punya cinta kasih di atas diri
Israel tidak berubah。约翰福音13章第1节说，上帝既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。以赛亚书54章第10节说，大山可以挪开，小山可以迁移，但是神说，我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。Injil Yohanes 13 ayat ke-1, Tuhan berkata, Ia mengasihi mereka, umatnya, pengikut-pengikutnya, sampai kepada kesudahan. Ada manusia seringkali pada awalnya saling mencintai, kemudian sampai setengah jalan, nggak lagi mencintai, bercerai. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Yesaya 54 ayat ke-10, Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi, kata Tuhan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. 第2节，何西阿用15舍客勒银子买，把这个用15舍客勒银子和1赫梅尔半的大麦，把割灭买赎回来，因为割灭离开丈夫，跟随别的男人。第2章不是说吗？跟随，追不到，后来没有人要了，他就沦落成为妓女，何等的卑贱，何等的落魄。所以呢，既然上帝叫何西阿再一次爱割灭，所以呢，何西阿要付上代价，要把割灭买回来，恢复割灭合法的地位，以后才能够再一次做他的妻子。Saudara, pasal yang ketiga ayat 2, ayat 1 kan Tuhan berkata kepada Hosea, kamu pergi mencintai lagi perempuan yang berbuat sundal itu, yaitu istri yang menyimpang menyeleweng. Maka dia dalam ayat 2, Hosea berkata dia memakai 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai untuk membeli gomer bagi dirinya. Nah, 1,5 jelai homer itu harganya hampir sama dengan 15 shikal. Jadi uang tunai 15 shikal. Ya, ditambah pakai jelai 1,5 homer. Jadi total dia bayar, keluarkan uang nilai 30 shikal untuk membeli kembali gomer yang sudah menjadi hina karena sudah jadi pelacur, ya. Nah, 1 homer jelai itu 220 liter jelai. 1,5 homer jadi 330 liter jelai. Jadi dengan 15 shikal perak dan 330 liter jelai. Ya. Nah, total 30 shikal itu adalah harga jual nilai seorang budak pada zaman itu. Jadi, saudara bisa bayangin ya, betapa hinanya, betapa hina dan betapa rendahnya gomer pada waktu itu. Ya, jadi Hosea menuruti apa yang disuruh Tuhan,
dia mengambil Gomer dan mencintai kembali. Bagaimana mencintai terlebih dahulu, mesti beli kembali dia. Jadi tidak lagi, jadi statusnya tidak lagi pelacur. 以色列百姓心中麻木，不明白神的爱，所以呢，神就借着何西亚，把他对百姓的爱呢彰显出来。同样的，今天世界上的人也不知道，也不明白神的爱，神的关怀，所以神也要我们把自己献上给他，成为他爱的导管。Orang Israel pada zaman itu, saudara, hati mereka sudah kebal. Mereka tidak mengerti akan cinta kasih Tuhan. Maka Tuhan memakai hambanya, Nabi Hosea, menyuruh Hosea untuk menyatakan kasih Tuhan. Ya. Bagaimana Hosea mencintai kembali akan Gomer, begitu juga Tuhan mencintai kembali akan umatnya. Cuman manusia kan tidak mengerti. Israel tidak mengerti. Tapi waktu Israel melihat Hosea mengambil kembali Gomer menjadi istrinya, mereka juga bingung. Mereka tanya, "Lo kok mau?" Nah, itulah kesempatan bagi Hosea untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kamu heran ya, lihat saya ambil kembali Gomer yang tidak setia, yang sudah mengkhianati saya. Demikian juga Tuhan mencintai kalian. Walaupun kalian sudah berdosa, berdurhaka kepada Tuhan, tapi Tuhan masih mau mengambil kalian menjadi anaknya kembali. Saudara sekalian, pada hari ini manusia di dalam dunia juga tidak tahu dan tidak mengerti, tidak tahu cinta kasih Tuhan. Tidak merasakan, tidak tahu bahwa Tuhan mencintai, mengasihi mereka. Seperti Israel pada waktu itu tidak tahu, tidak merasakan Tuhan mencintai mereka. Bagaimana Tuhan memakai Nabi Hosea hari ini, Tuhan juga mau memakai saudara dan saya untuk menyatakan kasih Tuhan, perhatian Tuhan, care and concern daripada Allah kepada manusia. Saudara, biarlah kita mempersembahkan hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi saluran cinta kasih Tuhan kepada dunia ini. 5章第3节，把先知何西亚把这个割灭埋了之后呢，第3节，何西亚就对割灭说：“你应当多日为我独居，不可以行淫，不可以和别的男人再犯罪了，不可以归别人为妻。那我像你呢，也要这样行。”什么意思呢？何西亚叫割灭要独居，独居，独居就是说你要安静，你要安静，你不可以很野，好像以前用这个跟这个男人跟那个，你要独居。独居也有一个意思，就是说要割灭禁欲啊，禁欲就是限制、控制、节制他自己的欲望，他自己的欲望。割灭必须停止婚内婚外的性关系、性行为。他不但不可以跟别的男人睡觉发生关系，他也没有跟何西亚发生关系。那么何西亚说，在那个时期呢，在割灭独居的时候，何西亚怎么说呢？何西亚说：“我像你也是这样，也是这样。”
跟别的男人是婚外是吧？如果跟何西亚呢是婚内的，但是何西亚说我也不与你同房，你要为我独居一段手，什么时候多久呢？就是看在乎歌灭已经预备好了没有。所以呢，何西亚是要求歌灭全心全意完全的回心转意，何西亚才真正的接纳他，才愿意跟他过一个夫妇的生活，这是很重要。Saudara, ayat yang ketiga. Ayat kedua kan Hosea sudah membeli Gomer. Setelah dibeli ayat 3, Hosea berkata kepada Gomer, lama engkau harus diam padaku dengan tak bersundal, dengan tak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Apa artinya saudara? Hosea berkata kepada Gomer, engkau harus berdiam. Diam ini artinya Hosea minta supaya Gomer menahan nafsu. Menahan nafsu. Ya. Kamu tidak boleh bersundal. Kamu tidak boleh menjadi kepunyaan laki-laki lain lagi, karena saya sudah beli kamu kembali. Ya. Jadi hubungan seks yang di luar pernikahan nggak boleh, dan hubungan seks yang di dalam pernikahan sama Hosea sendiri pun, Hosea bilang, saya juga tidak bersetubuh dengan engkau. Sampai kapan? Sampai kapan? Tergantung seberapa lama kesiapan Gomer. Ya, seberapa lama kesiapan Gomer. Jadi Hosea betul-betul menginginkan supaya Gomer berdiam. Tidak ada aktivitas hubungan seks. Ya. Kepada laki-laki lain, termasuk kepada Hosea. Jadi Hosea menahan diri. Ini tidak gampang. Sudah lama dia, ya, istrinya pergi, ya, udah bertahun-tahun, ya. Tapi dia tidak, sekarang sudah beli, langsung dia mengadakan hubungan seks, tidak. Hosea bukan saja minta Gomer menahan diri, Hosea sendiri menahan diri, tidak sentuh Gomer. Supaya apa? Supaya Gomer sebulat hati, sungguh-sungguh bertobat, menyesali, ya, nyepi, introspeksi, menyesali perbuatannya dan kembali 100% kepada Tuhan. Jadi berdiam diri berapa lama tergantung kesiapan Gomer. Luar biasa ya, saudara. 第4节不但是第3节说何西亚要割灭独居安静禁止他的欲望，什么？第3节。第4节呢，上帝也要以色列为他独居多日。第4节，以色列必独居多日。这个独居呢，在第4节有6次讲无，没有。你看，在以色列独居的时候，第4节说什么呢？无君王，无首领，无祭司，无柱像，无以弗得，无家中的神像，以色列必须经历亡国、被掳、痛苦，停止一切的活动，政治的活动、军事的活动、宗教的活动，才能够安安静静的学习、受教训。我们现在来一个一个看这个无，没有哈。无君王，君王就是政治的领袖，是吗？
无首领就是一个是政治的领袖，一个是军事的领袖，就是没有君王，没有首领，预言什么呢？预言以色列北国将失去政治的体系、军事的体系，还有宗教的体系无君王，无首领，无祭司，没有献祭的，就是没有赎罪的，没有赎罪的这个方法，没有赎罪的方法，停止。那么无柱像，这个柱像呢，就是什么呢？就是树立在偶像庙的祭坛旁边，偶像的庙有祭坛，祭坛的旁边插了这个几条的石头的柱子，这是什么呢？在偶像的庙祭坛旁边树立被插在地上的石头的柱子，这个是象征男人的生殖器官。从前呢，没有机器是吧？那么各种的，从前也是农业社会，没有拖拉机，没有什么就是靠人力，所以呢，需要多多的生孩子，而且多多的生男孩子，这样才有力量耕田，是吗？多生产。但是呢，在迦南人所拜的这个宗教，巴黎的宗教是很血很可怕的，就是为了要得到很多孩子，他们随便结婚。你知道迦南人，我上次有提过迦南的女子在她还没有正式出嫁以前，最少要跟一个男人，陌生的男人睡觉，从来没有听过从来没有听过。所以这就是为什么神在以色列人还没有进到迦南地以前，千叮咛万叮咛，你们不可以跟他们通婚，就是这样。那所以呢，在以色列为神多日度聚的时候无柱像，就没有这个迦南的拜拜，你也不可以。无以弗得，以弗得呢，就是大祭司的礼服。大祭司的礼服有很多的部分，有很多的装饰等等。这个以弗得是大祭司的这个服装的某一个部分。那么这个以弗得在以后的日子呢，就被以色列人误用来占卜。以弗得本来是祭司，上帝的祭司执行任务的时候穿礼服，前面有一块这个遮胸的那个以弗得。你看犯罪的人什么也拿来拜，就是好像今天有的人赌博鬼什么也拿来赌，钱拿来赌，钱没有了，把家里面的东西拿去当掉卖掉，拿到的钱又再赌，或者是喝酒的人也是这样，没有钱了，什么东西妻子的以前结婚的什么时候也偷也拿，孩子的什么一点的人家给他的红包也偷去也拿。以色列人当时也是这样。所以大祭司在执行任务的时候所穿的礼服的这个以弗得，后来他们也把以弗得拿来用来做什么呢？用来占卜看命占卜。所以呢，也要停止这个无以弗得。还有呢，无家中的神像，这家中的神像也是拿来占卜。这家中的神像是很小的，可以随便移动。所以呢，那个时候他们这个拜拜的这个风俗如果什么人有这个中文，就直接把他的意思说出来，就是家中的神像，他原来的意思就是 teraphim 就是家中的偶像。
如果有什么人拥有那个呢，那么他就有在那个家里面，他有继承产业的权利啊，所以大家就很喜欢那个东西。以后呢，这个家呢，我就有这个产权。Saudara, di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan kan, Hosea minta menuntut Gomer harus berdiam diri, ya, nyepi, merenung, ya, tidak boleh ada hubungan seks kepada laki-laki siapapun juga, termasuk kepada dirinya Hosea sendiri. Ya, itu disiplin yang tinggi sekali, ya, itu luar biasa Hosea. Nah, di dalam ayat yang keempat, Tuhan juga menuntut Israel juga berdiam diri, ya, menuntut Israel juga berdiam diri. Berapa lama? Ya tergantung juga, sampai mereka sungguh-sungguh insyaf, sadar. Ya, bagaimana Gomer diminta untuk berdiam diri oleh Hosea, begitu juga Tuhan minta menuntut Israel berdiam diri, nyepi. Nah, di dalam ayat yang keempat ada 6 kali kata tidak, 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 tidak. Yang pertama, tidak ada raja. Kedua, tidak ada pemimpin. Raja adalah pemimpin politik. Pemimpin adalah politik kalau mau perang ini itu. Ya. Ketiga, tidak ada korban. Ya. Tidak ada penyembahan juga kepada Tuhan. Yang untuk berhala juga stop, yang untuk Tuhan juga stop. Kenapa yang untuk Tuhan stop? Karena masih belum bersih. Masih ada campur-campur. Ya, dengan iman yang lain Tuhan tidak mau. Ya. Jadi tidak ada korban, tidak ada penebusan dosa. Ya. Yang keempat, tiada tugu berhala. Tiada tugu berhala. Tugu berhala ini apa, saudara? Tugu berhala itu tiang batu. Tiang batu yang didirikan di kuil, ya, di kuil Baal. Di kuil Baal itu kan ada mezbah. Bukan buat Tuhan ini, mezbah buat Baal, berhala. Ya, di kuil Baal ada mezbah buat korban untuk Baal. Nah, di sebelah di samping mezbah itu ditancap tiang batu, lempeng, tiang batu. Nah, saudara, tiang batu ini adalah lambang alat kelamin pria. Yuk bayangin ya, ini agama ini, saudara. Karena waktu zaman dulu kan masyarakat zaman pertanian. Dulu kan gak ada traktor segala ini, itu semua dikerjakan pakai tenaga manusia kan. Ya, sapi manusia gitu ya, mesti ikut turun, dorong dan sebagainya. Jadi kalau keluarga yang anaknya sedikit, miskin, gak ada yang kerja, tenaga gak cukup, bekerja di ladang, saudara. Jadi butuh banyak anak, dan anak laki-laki juga khusus ya, bisa lebih kuat kan. Nah, jadi mereka tuh mau banyak anak. Tapi banyak anak dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Dengan cara ya laki-laki berhubungan dengan wanita. Sembarang siapa saja. Saudara tahu waktu zaman kuno pada waktu itu di Kanaan, perempuan Kanaan ya, gadis ya, sebelum mereka menikah, sebelum mereka menikah, mereka paling sedikit mesti ada hubungan seks dengan laki-laki yang asing. Paling sedikit 1 kali. Yuk bayangin, itu agama apa itu, saudara? Maka Tuhan tidak mau orang Israel nanti kalau sudah masuk ke Kanaan, habis sudah pulang dari Mesir itu ya, tidak mau, ya, Tuhan tidak kasih orang Israel berhubungan dengan mereka, mengikat hubungan pernikahan. Nanti bisa kebawa, dan ternyata kebawa itu waktu zaman udah kepengaruh, waktu zaman Hosea ini, saudara. Gomer juga nyembah Baal, saudara. Ya. Jadi itu tiada tugu berhala, tiang batu ya, yang didirikan di
kuil Baal. Tidak ada. Tiada terafim. Terafim itu apa? Terafim itu adalah itu berhala kecil, kayak orang-orangan gitu kecil, bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Kalau bahasa Mandarin, versi Mandarin langsung diterjemahkan, tidak ada berhala rumah. Tidak ada terafim. Terafim itu adalah berhala yang disembayang di rumah, ya, dewa rumah lah, katakan seperti itu. Jadi siapa yang memiliki itu berarti orang tersebut punya hak waris di keluarga itu. Jadi walaupun kecil, ya, gampang dibawa, bisa dibawa, itu diingini oleh orang-orang, saudara, supaya di dalam keluarganya tuh dia punya hak ahli waris, saudara. Jadi 6 kali kata tidak ada. Jadi saudara, jadi orang Israel itu, saudara, harus kehilangan sistem politik, sistem kemiliteran mereka, pertahanan mereka, sistem agama mereka. Ya, semua ibadah-ibadah yang palsu, ya, harus ditiadakan. Termasuk ibadah yang sejati pun. Bagaimana bisa ada yang sejati? Nggak mungkin kalau masih ada yang palsu. Jadi kalau masih ada yang palsu, yang benar pun stop itu semua. Aktivitas itu semua stop. Nah itu ya, jadi ayat yang ketiga, Hosea mau Gomer berdiam diri. Ya, berdiam diri. Nyepi, tu itu sendiri, tinggal sendiri. Jangan hubungan sama siapa-siapa. Ya. Nah, ayat 4, Tuhan menginginkan umatnya juga berdiam diri. Ya, nggak ada raja, nggak ada pemimpin politik, nggak ada pemimpin militer, nggak ada agama, pemimpin agama, nggak ada, semua nggak ada. Stop diam. Ya, bersihkan diri dulu. Jadi saudara, orang Israel harus mengalami negaranya udah hancur, mengalami ditawan, mengalami penderitaan, mengalami berhenti semua aktivitas-aktivitas itu. Betul-betul nyepi. Berdiam, nggak ada kesibukan aktivitas yang menyibukkan orang, yang membuat orang nggak bisa fokus belajar dengar Tuhan. Maka itu semua harus tetap ada 6 kali tiada. 最后一节，后来以色列人必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫，在末后的日子必以敬畏的心归向耶和华，领受神的恩惠。这个第5节是预言末后，在很久以后的日子呀，他们必归回，他们必寻求耶和华他们的上帝，他们也要寻求他们的王大卫。在何西亚的时候，大卫也已经没有了，已经死了很久很久。什么意思呢？这里说他们要寻求耶和华上帝，我们明白，他们也要寻求他们的王大卫，是什么意思呢？这个大卫就是大卫的子孙，因为大卫已经没有了，所以在第五节的大卫乃是指着大卫的后代，大卫的独苗呀，大卫的独苗是指着弥赛亚，指着耶稣基督，指着救主，这是预言以后呀。因为上帝曾经跟大卫立约，应许大卫，上帝说：“大卫，你的宝座必一直有人，永远有人坐在你的宝座上。”坐在你的宝座上，这是预言上帝有一天要把差派弥赛亚救主君王降生在地上。所以如果你看马太福音第1章第1节说什么呢？亚伯拉罕的后裔，大卫的后裔，耶稣基督的家谱。所以耶稣基督是大卫的后裔，
大卫是亚伯拉罕的后裔。所以呢，这个第5节是指做第5节的预言，一部分已经应验，一部分还没有。呀，一部分已经应验，耶稣基督来了，弥赛亚已经来了，是吗？但是呢，以色列人还没有归向上帝，到今天。整体的来说，当然少部分有以色列人已经相信耶稣基督，但是整体的来说，以色列人还等候弥赛亚的来到。其实耶稣基督已经降生。所以呢，今天第3章给我们看见什么呢？第1章到第3章，上一次在第1次讲的时候我已经讲过，何西亚第1章到第3章是讲到何西亚的婚姻，何西亚的家庭。为什么讲他的家庭？为什么讲他的婚姻呢？就是预备当时的听众，也是预备今天我们读何西亚书的人，预备我们的心，要领受第4章到第14章，上帝要进一步的讲到国家的大事。Saudara sekalian, ayat yang terakhir, ayat yang kelima ini, saudara, ini adalah satu nubuat, ya. Dikatakan sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan mencari Daud raja mereka. Maka mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikan Tuhan pada hari-hari yang terakhir. Nah, ayat kelima ini adalah nubuat. Nubuat apa? Nubuat bahwa satu hari orang Israel akan kembali ke Tuhan dan akan mencari Tuhan. Nah, nubuat ini belum terjadi. Karena sampai sekarang orang Israel masih menunggu kedatangan Juru Selamat Mesias. Padahal Juru Selamat sudah datang. Mereka masih belum terima Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara, orang Israel yang menjadi Kristen, yang percaya Tuhan Yesus, masih sedikit dan sangat-sangat sedikit, saudara. Jadi nubuat ayat 5 ini sebagian belum terjadi, tapi sebagian udah. Ya, dikatakan orang Israel akan datang mencari Tuhan dan mereka mencari raja mereka. Ya, mencari raja mereka, Daud. Saudara, waktu zaman Hosea Daud udah nggak ada, udah mati, saudara. Jadi Daud di sini apa artinya? Daud di sini, saudara, artinya keturunan Daud adalah Mesias. Karena Tuhan pernah janji sama Daud. Tuhan bilang, Daud, di tahtamu nanti ya bakal tidak putus-putusnya orang memerintah duduk di tahta kamu. Saudara, kalau kita lihat sejarah, anak-anak cucu-cucu Daud semua udah pada mati, saudara. Udah pada mati. Mana janji Tuhan belum nggak gagal dong, nggak genap dong. Bukan, saudara. Yesus Kristus secara darah daging adalah keturunan Daud. Kalau kita lihat Injil Matius pasal 1 ayat 1, demikian bunyinya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, anak cucu sama aja. Cucu kan anak punya anak. Ya anak kan? Ya kan? Anak. Jadi saudara, Yesus Kristus memang sudah datang, janji Tuhan. Ya. Tapi belum penuh. Janji itu belum genap sepenuhnya. Orang Israel masih belum menerima secara global, ya. Masih belum kenal, belum terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus masih belum memerintah. Masih belum menjadi raja di dunia. Satu hari itu akan terjadi. Nah, saudara, pada awalnya saya sudah katakan bahwa kitab Hosea pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara keluarga dan pernikahan Hosea, Nabi Hosea. Bicarakan ini untuk mempersiapkan pembaca, saudara dan saya. Juga mempersiapkan hati pendengarnya pada waktu itu, pada zaman Hosea. Ya, mempersiapkan mereka untuk mendengar berita firman. Ya,
yang Tuhan mau katakan di mulai pasal 4 sampai pasal 14. Nah, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama 1 sampai 3. Nanti kemudian kita akan lihat pasal 4 sampai pasal 14. Mari kita masuk ke dalam doa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，你使我们可以从何西阿书第3章能够了解上帝很深不可测度的爱。求你帮助我们能够在这个时代活出你的爱。Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih melalui kitab Hosea pasal yang ketiga, kami boleh belajar mengerti kasih yang tidak terukur dalamnya. Kasih Tuhan begitu dalam, seberapa dalam kami tidak bisa ukur. Demikianlah itu kasih Tuhan. Tolong kepada kami Tuhan, supaya kami yang sudah percaya Tuhan, sudah mencicipi cinta kasih Tuhan, kami bisa menghidupkan kasih itu. Tuhan pakai hidup kami menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 今天的信息告诉我们说，上帝的爱是深不可测的。Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu tidak terukur, sangat dalam. Dan justru kasih inilah yang menjamah kita. Menjamah sampai ke lubuk hati kita, yang menyentuh kita, sehingga kita bisa ikut Tuhan. 上帝深不可测的爱就摸到了我们，也摸到了我们内心的深处，感动我们认识他，归向他。我们来唱这首诗歌，主爱摸到我灵的深处。Kita angkat puji-pujian, kasih Tuhan menjamah